Kalau kita tengok kat sini, berdasarkan panjang pole yang sebelumnya, kat sini panjang pole yang sebelumnya, kita boleh expect price nak pergi lebih daripada 200 pip. Assalamualaikum. Selamat kembali semua ke channel aku. Okey, pagi ni macam biasa lah kalau aku ada buat video tu. ah, Dekat-dekat tu mesti ada entry lah. Tapi sebelum kita pergi dekat entry punya part, okey, mula-mula kita tengok dulu pada video yang sebelumnya. Siapa-siapa yang nak tengok video yang sebelum ni, boleh klik kat atas video recommendation. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ah dekat kawasan ni ada rally base rally. Kawasan rally base rally tu kita dah tanda. Sebelum ni kita dah tanda, kita tengok. Okey, masa price berada kat sini sebelum ni, price telah ni lah bermain-main dekat kawasan zone ni. Okey, masa tu kita ada beberapa confirmation lah untuk kita masuk. Chart pattern kat sini masih menunjukkan flag sebenarnya. Selagi price tidak break kawasan ini. Okey, selain tu juga dekat situ sebenarnya kita boleh re-entry untuk buy. Okey. Satu lagi adalah supply and support and resistance punya analysis pun menunjukkan kat situ adalah kawasan re-entry untuk buy. Tapi apa yang berlaku? Uh, Semalam price telah membuat break lah. Dia dah break zone ni, zone rally base rally kat sini. Telah di break oleh satu candle marbuzu yang panjang ni, dan candle tersebut telah close di luar low BB ya. Kita tengok dia close di luar low BB. Ini maksudnya apabila dia close di luar low BB kan, dia dah muat momentum untuk sell lah. Sebab sini dah ada CSR lah. Ni CSR kukuh ada kat sini, dekat kawasan ni CSR ni. Dalam bulatan ni. Ni CSR kukuh, ni CSR kukuh. Dia dah close dekat bawah mid BB. So kita expect apabila dia close bawah mid BB tu, kalau dia buat momentum, maksudnya dia akan beralih arah ke arah sell pula. Okey, kalau dia break mid BB ke bawah, lepas tu dia break balik mid BB ke atas, itu berpotensi untuk dia meneruskan kenaikan. Tapi sekarang ni cerita dia dah break mid BB pun dah break, lepas tu zone rally base rally pun dah break juga, dan dia telah membuat momentum sell. So sekarang ni kita akan fokus untuk sell lah, untuk cari peluang sell. Okey, untuk cari peluang sell, mula-mula kita analisis dekat BBMA dahulu. Okey, dari segi BBMA punya analisis, so sekarang ni macam kita cakap saat ni, CSR kukuh dah ada, momentum sell pun dah ada. So kita tunggu price membuat retracement atas sikit, berinteraksi dengan mid BB dengan MA510 high. Sekarang ni dia hampir-hampir dah menyentuh MA5 dengan 10 high. MA5 dah sentuh, MA10 dia belum sentuh, dan mid BB belum sentuh. So untuk aspek kawasan entry yang cantik, kita perlu cari kita perlu cari kawasan yang price telah menyentuh mid BB dan menyentuh MA510 high. So saya expect lah mungkin dalam sejam lagi, candle yang seterusnya ada close atas sikit, dia akan membuat interaksi dekat kawasan MA510 high dengan mid BB. Kat situ kita entry sell full margin. Okey, analisa seterusnya dari segi supply and demand pula. Dekat dalam petak kuning ni kita boleh tengok dekat sini ada kawasan drop base drop. Drop base drop adalah kawasan supply yang terdekat. Kawasan supply yang terdekat ini adalah kawasan untuk entry sell. So jelaslah price sekarang ni sudah masuk di kawasan supply yang terdekat. Cuma kita perlu confirmation lagi dari beberapa trading strategi untuk kita
masuklah untuk kita ada full confident untuk sell. Okey, selesai daripada ni lah untuk analisis supply and demand. Okey, kita pergi pula analisis chart pattern. Okey, dekat sini jika kita tengoklah dekat kawasan sini price cuba untuk membentuk flag, tapi flag ni tak besar. Flag ni uh, kita nampak macam retracement biasa dekat H4, tapi bila kita pergi kat H1 dia macam ada pole lah. Dekat situ dia ada pole, lepas itu dia ada flag. So dekat sini dia dah hujung-hujung flag yang congruent dengan drop base drop ni. Maksudnya ini memang kawasan entry untuk flag pattern. Entry sell lah. Sekarang ni boleh entry sell dulu. Pada siapa yang mempunyai margin yang banyak, boleh terus entry. Nanti jika price naik sedikit, boleh lagi tambah entry. Ataupun bila dah meet kriteria kita nanti, bila semua selari, okay, kita akan letak anchor lot lah satu untuk kita punya anchor entry. So, okay, flat pattern juga dia dah bagi tahu kita kalau price turun, sejauh mana price nak turun. Okay, kat sini saya dah buat satu trend line kat sini untuk mengukur dia punya pole kat belakang ni. Okay, so pole ni kita drag saja datang ke sini. Okay, so yang ni bila kita zoom out, nampaknya price berpotensi untuk membuat penurunan yang sangat memang jauh lah. Kalau tengok dia punya jarak ni daripada 1924 sampai ke 1896 lebih kurang. Yang ni sangat jauh lah. Ni lebih dari 200 pip kot. Kalau rezeki anda ni lebih daripada 200 pip. Okey, kalau kita tengok kat sini buat dekat mana dia berhenti ni. Kat sini kita boleh lihat dekat sini. Sini kita ada kawasan demand. Dia ngam-ngam sentuh dekat kawasan demand tersebut. Maksudnya jika jarak ni possible lah. Kalau dia betul-betul ada kekuatan, mungkin saya tak rasa dia mampu untuk membuat sampai ke kawasan tu, turun sampai ke kawasan tu dalam hari ni. Mungkin hari ni dan hari Isnin dengan hari Selasa mungkin baru dia akan sampai kat situ. Tapi kita tak tahu kalau price ada kekuatan malam ni, dia akan terus turun je. Dia tak peduli pun 1 pip ke 200 pip ke. Jika dia ada kekuatan, dia akan terus turun. Okay, so selesai analisis daripada flag pattern. Yang ni daripada chart pattern lah. Okay, seterusnya kita analisis daripada ni pula, support and resistance punya strategi. Okey, support and resistance punya strategi. Kalau kita boleh tengok, sini kita ada kawasan support. Okey, kat sini ada support. Selepas itu, candle merah ni telah break support. Nampak tak dia break dah kawasan support tu. Dia break kawasan support dalam petak kuning yang halus yang aku buat. Tu kawasan support. Dia dah break support dah. Dan price pun dah buat retracement masuk balik kat kawasan drop yang kat kawasan support yang telah di break tu. Maka kawasan support yang telah di break tu telah menjadi resistance yang baru. Ini kita panggil support become resistance. So kawasan ni ataupun kawasan atas sikit daripada tu, kalau contoh price membuat price action seperti pin bar macam tu, dia buat candlestick pattern macam pin bar ataupun rejection jenis candlestick pattern. So kat situlah kawasan yang menarik untuk kita entry sell. Pada pengamal support and resistance, kat situ adalah untuk tempat diorang untuk sell. Sebab bila kawasan SBR ni, support become resistance ni sangat menarik untuk sell. Okey. So sekarang ni kita dah ada yang ni analisis untuk keempat-empat trading strategi lah. Okey, kesimpulan dia
Kalau nak suruh semua selari, dia lebih kurang dekat kawasan ni. Meet BB ke kawasan tu. Dekat kawasan tu ada drop base drop. Okey, lepas tu dekat untuk chart pattern pun dekat situ adalah sweet spot lah, sweet spot untuk entry sell. uh, Support dan resistance pula situ tunjuk resistance become support become resistance kat situ. Ada SBR kat situ. Maka dekat dekat zone tu, zone ni kalau kita tengok kat sini, kita zone 1930 sampai ke 1926, zone tu sangat menarik untuk kita entry sell. Okey, entry dah bagi, sejauh mana nak pergi pun dah bagi. So sekarang ni apa yang aku boleh buat, apa yang aku boleh bagi lagi adalah stop loss lah. Stop loss kita dekat kawasan kuning ni, kat situlah kita punya stop loss. Atas sikit daripada kawasan zone drop base drop tadi, atas sikit daripada tu. Kalau aku biasa tak guna stop loss, aku biasa akan guna cut loss. Okey, jika price close daripada atas daripada zone tu, zone drop base drop kita, untuk yang zone entry kita tu, apabila dia close atas, maksudnya candle close, bukan candle sentuh. Kalau candle sentuh, ada kemungkinan price hanya nak buat stop loss hunter. Dia tinggal shadow. Yang ini smart money punya strategi. Okey, dia buat stop loss hunter, lepas tu dia masuk balik kawasan tu, lepas tu kita pun kena stop loss. Lebih baik kita tunggu price close. Price close di luar di kawasan tu, kita kena eliminate defeat lah. So kita boleh cut loss. Macam tu. Okey. So ni satu peringatan lagi. Apabila contoh sudah profit 50 pips, gerakkan stop loss. Masa ni baru boleh guna stop loss. Kita guna BE. Okey, kita letakkan BE kita 5 pips atas daripada tempat entry kita. Entry sell. Okey, bila dah profit 50 pips, kita letak kita punya SL profit kita tu 5 pips bawah daripada entry kita. Contoh, jika price membuat reversal, kita tidak akan loss. Kita akan dapat profit sebanyak 5 pips. So bila price kembali semua ke kawasan entry, kita tengok price balik, kita boleh entry balik. Kalau kita dapat dah 100 pip, kita letaklah BE kita 50 pips. Jika kita dapat 150 pips, kita letak BE kita 100 pip. Okey, kalau kita dapat profit 200 pip, kita letak BE kita 150 pips. Begitulah selepas-lepas tu begitulah. 300 pip kita letak BE kita 250 pips. So kita akan loss, kita akan visual loss dalam 50 pips sahaja. Kita akan dalam keadaan profit. Kalau price turun ke naik ke, masih dalam keadaan profit. Okey, sekian saja. Itu saja perkongsian aku untuk pagi ni. Kita tengok adakah price mampu untuk sampai ke kawasan tu. Kalau mampu, terus entry lah. Aku dah bagi zone, aku dah bagi sejauh mana dia nak pergi, TP pun dah bagi, stop loss pun dah bagi, BE pun dah bagi. Bagi semua dah Okey. Kalau ada apa-apa update, aku akan update dekat community channel. Okey, ataupun kalau macam benda tu lebih penting lagi, aku akan post lagi lah video untuk tu. Okey, sekian saja. Okey, bye-bye semua.